berusaha untuk memberi kefahaman kepada masyarakat tentang beragama, terutamanya berkisar mengenai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga telah melihat janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang beriman. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji orang beriman akan dikurniakan kemenangan. Bahkan di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kafir tidak akan dipermenangkan ke atas mereka. Dan di antara janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pelbagai kepada mereka yang beriman. Bahkan hasil daripada pertemuan lalu, kita juga telah bersetuju janji-janji Allah itu tidak menjadi realiti kepada mereka yang beriman. Allah menjanjikan sesuatu kepada orang beriman. Sebaliknya, bila kita lihat apa yang dijanjikan oleh Allah itu tidak menjadi realiti, manakala pengarang mengetengahkan kepada kita, semestinya kewajipan kepada kita beriman apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah benar, walaupun ianya tidak menjadi realiti. Bahkan pengarang menggariskan permasalahan janji Allah tidak menjadi realiti hanya kerana orang beriman tidak menepati syarat-syarat mereka yang beriman. Okey, dulu kita pernah cerita yang mana dan kita telah melihat janji Allah tidak menjadi realiti kepada mereka yang beriman. Manakala kita mesti beriman apa yang telah dijanjikan oleh Allah itu ianya adalah hakikat. Bila kita lihat realiti kita semasa, tuan-tuan, ibu-ibu, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita tidak menjadi realiti. Kenapa? Pengarang menyungkilkan kepada kita puncanya adalah lemahnya iman kita, iman saya, ataupun sifat-sifat orang beriman itu tidak ada pada kita. Sifat orang beriman sepatutnya demikian, sifat itu tidak ada pada kita. Dengan sebab itu, apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang beriman tidak menjadi realiti. Okey, ini secara ringkas yang pernah kita nyatakan dahulu. Manakala pengarang juga mengetengahkan kepada kita, iaitu semestinya saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita kembali menguatkan iman melalui pendekatan pembelajaran, penghayatan, supaya perkara-perkara ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Lalu pengarang masuk berbicara kepada kita tentang iman dan juga hakikatnya. Kita terus pada bicara kita selepas daripada mukaddimah yang telah kita nyatakan dahulu. Kata pengarang, al-iman wa haqiqatuh, iman dan hakikatnya. Tuan-tuan, hari ini saya beriman, tuan-tuan, kita beriman, ibu-ibu. Kita ingin melihat garis panduan yang diketengahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya ingin beriman kepada Allah. Tidak ada cara yang lain melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi rujukan asas. Bahkan kita juga telah mengetengahkan kaedah yang digariskan oleh pengarang, iaitu pengarang akan mengetengahkan pendekatan-pendekatan terkini untuk mengenali Allah. Juga kita tidak menafikan sumbangan ulama Islam, tuan-tuan, kita tidak nafikan. Manakala pengarang ingin mengetengahkan kaedah bersesuaian dengan apa yang kita ada sekarang, bagi mendekatkan kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, terus kita lihat apa kata pengarang. Laqad bayyana Allah Subhanahu li'ibadihi haqiqatal iman alladhi yaqbalu Allah bihi al-a'mal. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperincikan kepada hamba-hambanya hakikat keimanan. Dengan iman, ianya menjadi syarat penerimaan dengannya amalan-amalan. Okey, tuan-tuan, pada poin ini kita dapat melihat kata pengarang seolah-olah amalan itu tidak diterima melainkan dengan iman. Merujuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala, petikan daripada surah An-Nur juzuk 18, melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala muka surat 355 ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Dan orang-orang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang rata, yang disangka air oleh orang-orang yang sedang dahaga. Tetapi apabila didatangi tempat itu, tidak didapati sesuatu pun yang disangkakannya itu, dan dia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya. Lalu Allah menyempurnakan perhitungan amalnya, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Okey, tadi pengarang kata yang mana dengan iman ianya menjadi syarat penerimaan amalan-amalan hamba dengannya, iaitu syarat penerimaan amalan mesti beriman. Jika kita lihat pada ayat 39 surah An-Nur tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara jelas, dan orang-orang kafir amalan-amalan mereka seperti mana fata morgana di tanah rata. Disangka oleh seorang dahaga itu adalah air. Orang dahaga tengok daripada jauh nampak macam air, nampak macam sungai. Maka apabila ia mendekatinya, ia menghampirinya, ia datang kepadanya, ia tidak mendapati sesuatu pun. Ini adalah perumpamaan mudah kepada mereka yang kufur, dan mereka melakukan amalan kaya, tuan-tuan. Mereka tidak beriman dan melakukan kebajikan. Sebagai contoh, menyediakan perkhidmatan jenazah, van jenazah percuma, membantu golongan yang memerlukan. Tuan-tuan, dengan amalan yang mereka lakukan dengan sebab tidak beriman kepada Allah, digambarkan seperti mana fata morgana. Dia sangka baginya ada hasil, dia sangka baginya ada sesuatu. Bila kelak apabila dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa pun tak ada, dengan sebab dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kata pengarang, wa yatahaqqaqu bihi ma wa'adallahu al-mu'minin. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat pada poin kata pengarang, al-imanu i'tiqadun wa amal. Okey, ini poin popular. Ini adalah bicara yang terkenal melihat kepada permasalahan akidah. Iman berpaksikan di atas pegangan dan juga praktikal, selain daripada bicara, selain daripada ungkapan. Selain daripada ungkapan saya kata saya beriman, bahkan ianya berpaksikan di atas i'tiqad, pegangan saya di dalam, dan juga praktikal yang mesti saya terjemahkan merujuk kepada apa yang saya katakan. Okey, di sini ada beberapa persoalan. Adakah memadai seseorang itu berkata dia telah beriman dan dia tidak melaksanakan tuntutan agama? Adakah memadai baginya iman? Dia kata dia beriman, menutup auratnya tidak, solatnya tidak, zakatnya tidak, puasanya tidak, hajinya tidak, tapi dia kata dia telah beriman. Adakah memadai atas pengakuannya yang mana dia telah beriman kepada Allah? Okey. Kemudian saya ringkaskan tuan-tuan. Kata pengarang lagi pada rangkap yang kedua, ذلك لأن اعتقاد القلب لا يكفي لقبول الإيمان فلقد كان إبليس معتقدا بالله. Demikian itu kerana sesungguhnya pegangan di dalam hati tidak memadai atas penerimaan imannya, maka sesungguhnya iblis juga mengaku dengan Allah. Maknanya iblis juga mengaku Allah itu Tuhannya. Apa ni kami tak faham? Apa sebenarnya yang ingin dibicarakan? Okey, begini. Kata pengarang, demikian itu kerana sesungguhnya pengakuan semata-mata serta pegangan tidak memadai atas penerimaan iman. Maknanya merujuk kepada persoalan tadi. Adakah memadai seorang itu berkata dia telah beriman sedangkan dia tidak melaksanakan tuntutan agama? Sekarang pengarang ingin berhujah dengan cerita yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang iblis. Demikian itu kerana sesungguhnya pegangan dalam hati tidak memadai atas penerimaan iman, kerana iblis juga mengaku Allah itu Tuhan. Okey. Maknanya tuan-tuan, dengan hanya kita kata kita beriman dan kita tidak melaksanakan tuntutan agama, maaf,
tidak memadai atas pengakuan kita itu, melainkan kita mesti melaksanakan tuntutan agama. Okey, kami nak dengar apa hujahan. Apakah hujahan yang mengatakan bahawasanya dengan hanya pengakuan semata-mata dan pegangan semata-mata tidak memadai, mesti diterjemahkan dengan praktikal, menunjukkan atas keimanannya? Okey, kata pengarang, jika perkara itu tuan-tuan, maka sesungguhnya iblis juga mengaku. Jika hanya melihat kepada pengakuan semata-mata, iblis juga mengaku. Yang mana Allah itu Tuhannya, adakah menunjukkan iblis itu beriman? Tuan-tuan, iblis beriman ke tak? Sedangkan dia mengaku Allah itu Tuhannya. Okey, sekarang pengarang ingin berhujah. Faqad jaa'a 'ala lisani fil Qur'anil Karim, maka sesungguhnya pengakuan itu seperti mana apa yang telah didatangkan di dalam Al-Quranil Karim. Cerita tentang pengakuan iblis Allah itu Tuhan dia. Tetapi adakah meletakkan iblis itu beriman? Okey, hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah Sad juzuk 23 ayat 79 melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Artinya, wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Okey, sebelum kita cerita pada ayat ni tuan-tuan, terlebih dahulu kita ingin merenung beberapa ayat sebelum daripada itu. Okey, ceritanya secara ringkas, iaitu saat Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam, lalu diarahkan kepada sekalian makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Semuanya sujud melainkan iblis sahaja keengganannya untuk sujud. Lalu di antara bicara iblis atas keengganannya untuk sujud, sebelum itu Allah bertanya kepadanya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk kamu sujud, sedangkan aku telah menciptakan, yakni menciptakan kamu dengan tanganku? Adakah kamu menyombongkan diri atau kamu termasuk di kalangan orang yang tinggi? Dia tak nak sujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, adakah kamu di kalangan mereka yang menyombongkan diri ataupun kamu di kalangan orang yang merasakan dirinya tinggi? Lalu iblis berkata begini, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia. Okey, sekarang iblis menyatakan sebab keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Katanya, aku lebih baik pada dia. Engkau menciptakan aku daripada api, manakala engkau menciptakannya daripada tanah. Okey, selepas dia kata begitu tuan-tuan, dengan dia berkata dia lebih baik daripada Nabi Adam sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakannya daripada api dan menciptakan Nabi Adam daripada tanah, lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan dua kecelakaan kepada iblis. Pada ayat 77 surah Sad juzuk 23. Yang pertama, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu daripada syurga, maka sesungguhnya engkau dari kalangan mereka yang direjam. Ini kecelakaan yang pertama. Maknanya dulu tuan-tuan, syurga itu ada tempat berlega iblis. Bermula saat itu dia dinyah keluar daripada syurga. Yang kedua, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya ke atas engkau laknatku sehingga hari kiamat. Dua kecelakaan ditimpakan kepada iblis atas keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Yang pertama, dinyah keluar daripada syurga, dan yang kedua, dilaknat sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, apa kata iblis? Pada ayat tadi, ayat 79 surah Sad, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia berkata, yakni iblis, wahai Tuhanku, maka berilah tempoh kepadaku sehingga hari mereka dibangkitkan. Okey, tuan-tuan, ayat ini menunjukkan kepada kita pengakuan daripada iblis yang mana dia mengaku Allah itu Tuhan. Okay, sekarang pengarang ini fokus kepada kita tuan-tuan, yang mana adakah cukup sekiranya kita mengaku Allah itu Tuhan kita? Iblis pun mengaku juga. Iblis mengaku tuan-tuan. Tapi adakah cukup atas pengakuannya sedangkan keengganannya untuk melaksanakan titah perintah Allah? Tak ada praktikal, tak ada amalan.
Begitu juga kita, adakah cukup kita mengaku Allah itu Tuhan sedangkan kita tidak melaksanakan tuntutan Allah? Tutup aurat tak? Solatnya tak? Puasanya tak? Macam mana tuan-tuan? Adakah diterima iman kita? Adakah memadai atas pengakuan kita yang mana kita telah beriman? Okay, bila kita lihat cerita itu, kemudian wa ma'a dhalika faqad wasafahu Allah bil kufri litakabburihi an amalin ma amarahu Allah bih. Dan beserta dengan demikian itu, maka sesungguhnya Allah telah menyifatkannya dengan kekufuran dengan sebab dia menyombongkan dirinya daripada melakukan apa yang telah Allah arahkan kepadanya dengannya. Okey, sekarang kata pengarang begini, Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan iblis itu kufur kepada dia dengan sebab dia menyombongkan diri daripada melaksanakan titah perintah Allah melalui firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 39, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat iblis keengganan serta menyombongkan dirinya dan adalah dia di kalangan mereka yang kufur. Okey, kejap, kan iblis kata dia beriman. Maaf, iblis kan dia mengaku Allah itu Tuhannya. Kan tadi pada ayat 79 dia kata Allah itu Tuhan. Wahai Tuhanku, maka berilah tempoh kepadaku. Dia meminta tempoh kepada Allah. Jadi pada ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala kata merujuk kepada firman-Nya, iaitu iblis di kalangan mereka yang kufur. Macam mana? Sedangkan iblis kan mengaku Allah itu Tuhan dia. Okey tuan, bila kita lihat bicara daripada pengarang tadi, sekarang pengarang ingin berhujah dengan katanya tadi, iaitu tuan-tuan, demikian itu kerana sesungguhnya dengan pegangan semata-mata, maaf, tidak memadai atas penerimaan iman walaupun kita kata kita beriman. Dengan sebab kita tidak melaksanakan tuntutan Allah, iblis pun mengaku juga. Tapi dengan sebab dia tidak melaksanakan apa yang telah Allah arahkan kepadanya, Allah mengatakan iblis itu tergolong dari kalangan mereka yang kufur kepadanya. Okey, kemudian kata pengarang, fal imanul haqqu idzan huwa alladhi yashtamilu ala, maka iman yang benar itu semestinya ianya merangkumi di atas, pertama, al-aqidatu tsabitatu allati la yukhalituha syak, aqidah yang sabit, tidak bercampur dengan keraguan. Okey tuan-tuan, kata pengarang sekarang ringkasan daripada apa yang dapat kita lihat di atas tadi, iaitu iman yang jitu katanya merangkumi di atas beberapa perkara. Yang pertama, mesti akidahnya adalah akidah yang sabit, langsung tidak bercampur dengan keraguan. Okey, sekarang kita beriman kepada Allah tuan-tuan, jangan sesekali kita syak ragu atas kewujudan Allah. Yalah tuan-tuan, kita tidak pernah melihat Allah, kemudian kita beriman atas kewujudan Allah. Sukar tuan-tuan. Nanti pengarang akan mengetengahkan kaedah bagaimana untuk kita merasai atas kewujudan Allah yang tidak pernah dilihat oleh kita, dan kita mesti merasai atas kewujudannya melalui kaedah kita berfikir. Nanti pengarang akan mengetengahkan kepada kita beberapa kaedah untuk mengiyakan atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua kata pengarang, al-amalu alladhi yusaddiqu al-aqidata wa huwa thamaratuha. Tuan-tuan, kita beriman kepada Allah. Bila kita lihat poin di atas tadi, kata pengarang, iman yang jitu itu ianya merangkumi di atas beberapa perkara. Yang pertama tadi, akidah yang jelas, akidah yang kukuh, langsung tidak bercampur dengan keraguan. Yang kedua, praktikal, amalan. Iblis tadi tak ada amalan, walaupun dia mengaku Allah itu Tuhannya, tapi Allah kata dia kufur. Dia tidak ada praktikal. Sekarang kata pengarang, iman yang jitu itu semestinya praktikal, yang membenarkan akidah, yang membenarkan pegangan kita, dan itulah hasilnya. Okey, ini bicara yang cantik tuan-tuan, cantik. Okey, maknanya kata pengarang begini, kita beriman kepada Allah. Tuan-tuan, saya, ibu-ibu, kita beriman kepada Allah sebagai membenarkan apa yang kita bicarakan itu, apa yang kita ucapkan itu merujuk kepada praktikal kita, merujuk kepada amalan saya. Sebab amalan itulah yang membenarkan apa yang saya katakan. Praktikal itulah yang membenarkan apa yang saya syahadahkan, dan itu adalah hasilnya. Okey, maknanya tuan-tuan,
Kita kata kita beriman kepada Allah, saya kata saya beriman, saya mesti menterjemahkan apa yang saya katakan itu dengan praktikal, dengan solat, dengan zakat. Sebab itu adalah hasil kita beriman. Kemudian bila kita rujuk perkara ini tuan-tuan, yang mana kita semestinya bermuhasabah, macam mana solat saya, macam mana puasa saya. Sebab itu adalah hasil daripada iman kita. Contoh, solat saya seringkali qada. Seringkali saya qada solat tuan-tuan, contoh. Itu menunjukkan hasil daripada iman saya, menunjukkan iman saya dalam masalah. Menunjukkan iman saya, tuan-tuan, ada masalah besar. Puasa saya ke mana, zakat saya ke mana. Jadi kata pengarang, praktikal itu adalah hasil daripada iman. Dan perkara ini tuan-tuan boleh dinilai melalui praktikal kita. Kita je tahu bagaimana amalan kita, bagaimana amalan kita, kita je tahu. Jadi merujuk kepada amalan kita tuan-tuan, kita boleh menilai tahap keimanan kita. Oh, rupa-rupanya teruk iman kita tuan-tuan. Bila kita nilai dengan yang lain, dengan perkara-perkara yang lainnya, ini semua melihat kepada garis panduan tadi. Kemudian kita pergi kepada poin berikutnya, wal amalu anwa'. Dan praktikal itu ada beberapa cabangnya, ada beberapa bahagiannya praktikal. Yang pertama, melihat kepada praktikal hati. Praktikal hati dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, praktikal melalui lidah. Zikir, membaca Al-Quran. Tuan-tuan, membaca Al-Quran mesti kita keluarkan suara. Kalau kita buka saja tuan-tuan, kita tengok saja, macam mana? Sebab tuan maaf, Al-Quran adalah zikir ataupun bacaan yang mesti dikeluarkan. Mesti kita keluarkan suara kita. Okey. Kemudian yang ketiga, praktikal melihat kepada panca indera. Melalui solat kita, zakat kita, puasa kita, jihad, belajar, berniaga, bercucuk tanam, semua ini merujuk kepada praktikal. Okey. Kita pergi pada bab ataupun poin yang juga di antara poin yang penting. Kata pengarang, al-imanu yazid wa yanqus. Ini poin yang terkenal tuan-tuan. Jika tadi kita telah melihat iman, jika tadi kita telah melihat yang mana sekiranya kita kata kita beriman kepada Allah, kita mesti menterjemahkan apa yang kita katakan itu dengan praktikal. Kejap. Sebelum kita pergi lebih jauh, kami nampak seolah-olah bila kita mengaku dua kalimah syahadah, bila kita mengucap dua kalimah syahadah, maknanya kita mesti melaksanakan tuntunan agama semuanya ke? Ya. Kejap, kami melihat seolah-olah terdapat paksaan dalam beragama. Tak tuan, begini. Bila kita lihat melalui firman Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada ayat yang dibaca oleh tuan imam kita tadi dalam solat, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sekarang terpulang kepada saya lah, saya nak tutup aurat ke tak, saya nak puasa ke tak, saya nak zakat ke tak. Okey tuan, begini maksud ayat tadi, iaitu tidak ada paksaan untuk seseorang itu memeluk Islam, memeluk agama kita. Tak ada paksaan. Tak boleh kita mendesak jiran kita untuk memeluk Islam. Tak boleh kita mendesak rakan sejawatan kita, jiran kita, sahabat kita untuk memeluk Islam. Tetapi apabila beliau telah memeluk Islam, kewajipan kepadanya untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk Islam tidak dipaksa, tidak ada paksaan. Tetapi sekiranya beliau telah memeluk Islam, kewajipan kepadanya untuk melaksanakan syariat. Macam kita lah, kita Islam tuan-tuan. Jadi kewajipan kepada kita untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kejap. Macam kita ni orang Islam, kemudian kita diwajibkan untuk melaksanakan sekian. Ada benda kita tak boleh buat, ada benda yang boleh kita buat, ada satu halal, ada satu haram. Bukankah ini juga di antara satu bentuk desakan dan paksaan kepada kita? Okey tuan, begini. Bila kita melihat kepada logik akal, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui apa yang bersesuaian untuk kita. Contoh, Tuan Haji engineer Toyota, Tuan Haji yang membangunkan jentera. Jadi Tuan Haji amat mengetahui secara mendalam sesuatu yang bersesuaian dengan jentera tadi, baik daripada
daripada segi minyaknya, minyak apa yang terbaik untuk digunakan. Sebab Tuan Haji bangunkan jentera tersebut. Kemudian Tuan Haji tahu selok-belok tentang penggunaan dan jangka hayatnya. Kenapa Tuan Haji boleh berbicara begitu? Okey, sebab Ustaz, saya yang membangunkan jentera itu. Okey, cantik. Begini tuan, Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita. Jadi Allah amat mengetahui apa yang bersesuaian untuk kita, sebab Allah yang cipta kita. Macam Tuan Haji jugalah. Tuan Haji membangunkan jentera tadi, jadi Tuan Haji amat mengetahui selok-belok tentang jentera tersebut. Tuan, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta kita, jadi Allah tahu apa yang bersesuaian untuk tubuh badan kita. Makanan apa yang halal untuk kita, yang boleh kita makan, makanan apa yang haram untuk kita makan, minuman apa yang baik untuk tubuh badan kita, minuman apa yang diharamkan. Tuan-tuan, macam kenderaan juga, minyak apa yang terbaik untuknya, apa yang tak boleh tuan-tuan. Tak boleh kita isi air. Begitu juga tubuh badan kita. Allah Subhanahu Wa Taala amat mengetahui apa yang bersesuaian, kerana Allah itu adalah pencipta kita. Jadi semestinya kita mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Macam Tuan Haji juga, macam kita tuan-tuan, kita pergi servis kenderaan. Tuan-tuan, kita follow garis panduan yang telah ditetapkan oleh Honda. Kilometer sekian kita kena servis, kena tukar sekian, kena tukar sekian, kena tukar barang ini, kena tukar barang itu. Tuan-tuan, kita boleh follow garis panduan yang dikeluarkan. Sebab apa? Sebab kita yakin mereka berpakaran dalam itu, dalam bab itu. Kerana mereka lah yang membangunkan jentera tersebut. Jadi pada kilometer sekian perlu tukar barang itu. Kita percaya tuan-tuan. Kenapa? Tuan, sebab dia membangunkan. Okey, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita. Tuan-tuan, semestinya saya mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang bersesuaian untuk saya. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui selok-belok tentang saya. Tuan-tuan, begitu juga saat kita melihat tentang takdir. Takdir. Jika kita lihat tadi, Tuan Haji membangunkan jentera. Di antara mereka yang berpakaran membangunkan jentera, contoh Toyota tadi tuan-tuan. Dan Tuan Haji menjangkakan jangka hayatnya. Ustaz, enjin ni mampu bertahan dalam tempoh 15 tahun. Okey, kenapa Tuan Haji boleh menjangkakan? Tuan Haji ingat Tuan Haji Tuhan ke? Tak Ustaz, sebab ini adalah kepakaran saya, ini adalah medan saya, dan hasil daripada pengkajian kami, itulah yang kami jangkakan jangka hayatnya. Okey tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita. Jadi tidak heran kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bilakah kita akan meninggal dunia. Takdir kita, tidak heran kenapa Allah tahu, sebab Allah yang cipta kita. Makcik di belakang ada bisnes tak nanas. Jadi makcik ada label di bekas kuih, baik sebelum 27 hari bulan 8 2022. Kenapa makcik boleh tahu takdir yang ada pada kuih tadi? Kenapa makcik boleh meletakkan tempoh yang bersesuaian untuk kuih tadi? Makcik ingat makcik ni siapa ke? Okey Ustaz, begini, saya adalah peniaga kuih, dan saya juga adalah pengusaha. Dah lama, dah 40 tahun saya berniaga. Saya pengusaha, jadi saya tahu jangka hayat yang ada pada kuih tadi. Okey tuan, sekarang menunjukkan makcik berpakaran dalam kuih itu. Jadi tidak heran kenapa makcik mengetahui selok-belok yang ada pada kuih dengan suhu yang terbaik untuk mengekalkan kuih tadi. Ini semua dalam kepakaran. Okey, kita kembali semula pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semestinya saya mengikuti apa yang telah dilandaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itulah yang mencipta saya. Okey, kita lihat pada poin al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Tuan, ini adalah bicara yang penting dalam masalah akidah. Iman bertambah dan berkurang. Iman saya bertambah dan berkurang. Iman tuan-tuan, iman ibu-ibu bertambah dan berkurang. Contoh tuan-tuan, contoh. Bila iman kita bertambah tuan-tuan, kita dengar azan, semangat kita untuk datang. Sebelum waktu tuan-tuan kita dah datang, menunjukkan iman kita tengah meningkat. Bila iman kita berkurang tuan-tuan, dengar azan, kita rasa macam nak sabotaj speaker masjid, membingit. Tuan, saat itu iman kita sedang merudum. Bila kita lihat nilaian itu tuan-tuan, kita dapat melihat, oh betul lah, iman kita ada kalanya meningkat dan ada kalanya berkurang. Okey, kita lihat tuan-tuan,
Kata pengarang, wa hunaka asbabun tuqawwil iman fayazid, dan di sana sebab-sebab yang menguatkan iman dan menambahkan iman. Okey, sekarang kita nak tahu garis panduan iman kita, bila dia tambah dan bila berkurang. Bila iman saya bertambah, bila iman saya berkurang. Begitu juga tuan-tuan ibu-ibu, bila iman kita bertambah dan berkurang. Kata pengarang, dan di sana sebab-sebab yang menguatkan iman dan menambahkan iman kita. Betul, setiap dari kalangan kita menginginkan iman kita sentiasa meningkat. Kejap, kami nak tahu apa faedah bila kita tahu iman kita meningkat. Okey tuan, di antara cara untuk kita mengekalkan iman sehingga akhir usia kita, iaitu kita mesti mengekalkan kehidupan kita dalam keadaan iman kita yang sentiasa meningkat. Kita mesti memelihara supaya iman kita dalam keadaan meningkat, kerana ianya juga di antara cara untuk kita mengekalkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, tuan-tuan, sekitar 7 bulan lepas tuan-tuan, kita dikejutkan dengan seorang wanita yang mewawarkan dirinya telah keluar daripada Islam, puteri kepada Soekarno. Mungkin tuan-tuan melihat ceritanya, berpengkalan di Bali. Dan tuan-tuan boleh lihat bagaimana dia mewawarkan yang mana dirinya telah keluar dari Islam dan menganut agama Hindu. Okey tuan, bila kita lihat perkara itu tuan-tuan, jangan kita terlalu merasa yakin yang mana iman kita ini akan kekal sehingga hari kematian. Tadi kita lihat pada awal bicara, syarat penerimaan amalan mesti iman. Tak ada iman takkan diterima punya amalannya. Bahkan syarat dimasukkan seorang itu ke dalam syurga juga mesti iman. Okey, manakala untuk mengekalkan iman kita, di antara caranya kita mesti mengekalkan diri kita sentiasa dalam keadaan iman yang bertambah. Okey, sekarang kita nak tahu dengan apakah iman kita meningkat, dengan apakah iman saya meningkat. Kata pengarang, hal ini merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, petikan daripada surah Al-Anfal juzuk yang ke-9 ayat yang kedua. Mulai firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya mulai firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Okey, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang mereka yang beriman, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan, yakni ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah iman mereka. Maknanya iman kita meningkat apabila kita mendengar Al-Quran. Tuan-tuan, kita dalam solat tadi, imam kita baca, kita di belakang makmum, kita dengar bacaan imam. Tuan, saat kita mendengar, iman kita meningkat. Luar daripada solat kita dengar Al-Quran di mana sahaja tuan-tuan, iman kita meningkat je. Oh, maknanya iman kita meningkat apabila kita mendengar Al-Quran. Ya, bahkan bukan hanya dengan mendengar Al-Quran semata-mata membuatkan iman kita meningkat, bahkan iman kita meningkat dengan segala ketaatan. Okey, tuan-tuan, iman kita meningkat dengan ketaatan. Sekarang kita duduk di sini tuan-tuan, kita cuba merenung, kita buat taat ke tak ni? Kita sedang melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan? Ketaatan dah, duduk dalam rumah Allah tuan. Jadi iman kita meningkat. Kita balik kampung, mungkin tuan-tuan ada plan untuk bawa anak-anak cuti sekolah sekarang. Kita bawa anak kita tuan-tuan, kita bawa rumah kita untuk mengembirakan hati mereka. Taat ke maksiat? Ustaz, taat lah tu. Okey tuan, iman kita meningkat. Mudah aja. Iman kita meningkat, maknanya iman kita meningkat dengan apa juga ketaatan. Okey tuan, kita balik ziarah sahabat kita, ataupun kita balik ziarah sanak saudara kita. Tuan-tuan, sahabat kita ada yang tak sihat di Kota Baru tu. Jadi nak pergi Kota Baru tuan-tuan, kita fikir banyak kali juga. Yalah Ustaz, kos lepasnya ada sekurang-kurangnya kena ada 500-600 juga. Yalah, dengan penginapannya lagi, dengan karenah anak-anaknya lagi. Anak-anak sekarang bijak tuan-tuan. Macam anak saya, dia tak nak perhentian biasa, dia nak R&R. Dia tak layan perhentian biasa, dia tak mau. Semua tu kita 500-600 juga. Okey tuan, begini, untuk kita merawat, untuk saya merawat apa yang saya fikir tentang
iman kita sentiasa meningkat iman. Kenapa? Sebab kita nak ziarah sahabat kita tadi. Jadi iman kita meningkat dengan apa juga ketaatan yang kita lakukan. Kita sediakan mainan untuk anak-anak kita, tuan-tuan. Benda biasa je. Kita balik jajan, anak-anak kita suka. Itu adalah ketaatan. Bila taat, maknanya iman kita meningkat ke? Ya. Jadi iman kita meningkat dengan apa juga ketaatan. Kemudian kata pengarang, wa hunaka asbabun minal ma'asi tud'iful iman. Dan di sana sebab-sebab daripada kemaksiatan melemahkan iman. Tadi iman meningkat dengan segala ketaatan. Sekarang iman kita merudum dengan kemaksiatan. Maknanya maksiat kita buat, iman kita merudum. Ya. Contoh tuan-tuan, kita duduk di sini cantik. Kemudian kita balik nanti kita buka berita. Yalah, berita bukan maksiat. Kemudian pemberitanya tidak menutup aurat. Tuan-tuan, sepakat ulama tuan-tuan, kita melihat aurat ajnabi sama ada dalam keadaan bersyahwat ataupun tak, tuan, ianya adalah satu pengharaman. Tetap haram. Sekarang maknanya iman saya merudum. Ya, iman saya, iman tuan-tuan, iman ibu-ibu sedang, maaf, ibu-ibu tak termasuk dah tuan-tuan melihat kepada aurat tersebut. Jadi kita yang tengok ni tuan-tuan, iman kita berkurang, merudum sedikit demi sedikit, berkurang demi sedikit melihat kepada bicara tadi. Manakala pengarang merujuk melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah sedang berzina seorang penzina itu, tak kala ia sedang melakukan aktiviti penzinaannya itu, dia sebagai seorang mukmin. Apa makna ni? Okey, begini tuan. Erti daripada hadis Rasulullah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, tidaklah seorang penzina saat ia melakukan aktiviti penzinaannya itu disebut sebagai seorang mukmin. Maknanya saat dia melakukan dosa besar tadi tuan-tuan, dia tidak disebut sebagai seorang mukmin. Kalau begitu, dia hanya muslim sahaja. Apa makna daripada hadis ini? Okey, pengertian daripada hadis tersebut menunjukkan kepada kita pelaku dosa besar saat dia sedang melakukan dosanya itu, tuan, tidak layak kita memanggilnya seorang beriman. Atau FC-nya nama orang Islam, okey tuan, dia hanya muslim sahaja. Sebab saat dia melakukan aktiviti tersebut, imannya sedang merudum dan dia tidak layak disebut sebagai seorang mukmin. Hadis ini menjadi hadis tunjang, menyatakan kepada kita merujuk setiap sesuatu yang berdosa kepada Allah, ianya akan mengurangi iman. Dalam hadis yang lain pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah sedang mencuri seorang pencuri itu, sedang ia melakukan aktiviti pencuriannya, disebut sebagai seorang mukmin. Sama juga, dia tengah mencuri tuan-tuan. Tengah dia mencuri, walaupun dia seorang Islam, dia hanya muslim sahaja. Maaf, imannya saat itu sedang merudum. Okey, merujuk kepada hadis-hadis di atas menunjukkan kepada kita iman saya berkurang apabila saya sedang melakukan maksiat. Tak kira tuan-tuan apa juga perkara yang berdosa. Keluar-keluar masjid tuan-tuan, saya pun ajak haji. Ada masa tak kita pergi lepak dia khulafak sekejap? Lepak dia khulafak tuan-tuan, saya membawang imam kita. Saya bawang, oh imam kita sekian, imam kita sekian. Tadi kita berada dalam ketaatan, imam meningkat. Bila kita balik tuan-tuan, kita lepak, lain pula ceritanya, iman kita sedang merudum, sedang kita sedang mengumpat sahabat kita tadi. Okey, jadi iman kita berkurang dengan apa juga kemaksiatan. Contoh tuan-tuan, kita pukul orang rumah kita, kita pukul, iman kita meningkat ke berkurang? Berkuranglah sebab itu maksiat. Ya. Contoh, ibu-ibu, bila kita melawan apa yang diinginkan oleh suami kita, sedangkan apa yang diinginkan itu tidak bertentangan dengan syariat, saat itu iman sedang merudum kerana ianya adalah satu kemaksiatan. Contoh, kita menyediakan makanan untuk keluarga, ibu-ibu masak untuk keluarga, masak untuk tetamu. Okey, taat ke maksiat? Taat dah ustaz, takkan maksiat pula masak untuk family. Kalau begitu iman meningkatlah tu.
Kalau begitu iman tengah meningkat. Jadi tuan, bila kita melakukan apa jua ketaatan, kita bantu orang rumah kita, iman tengah meningkat. Jadi iman kita meningkat dengan apa jua ketaatan, dan berkurangnya iman kita dengan apa jua kemaksiatan, sesuatu yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya mengurangi iman kita. Kemudian melihat masa yang semakin mencemburu kita, tuan-tuan, kita sedia maklumi yang mana kuliah kita hanya sekadar sehingga masuk waktu isyak, sebab nama kuliah maghrib, tuan-tuan. Bila masuk isyak dia di kuliah lain, maghrib. Jadi mengakhiri bicara kita malam ini sebelum kita berpisah, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, menjadi syarat penerimaan amalan-amalan seorang hamba itu semestinya dengan iman. Yang kedua, hanya dengan pengakuan semata-mata tidaklah menunjukkan atas penerimaannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semestinya diterjemahkan dengan praktikal. Atas pengakuan semata-mata tidaklah menunjukkan atas keimanannya, melainkan dia mesti menterjemahkan bicaranya itu, syahadahnya itu dengan praktikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu saat kita melihat pengisahan yang dikemukakan oleh pengarang tentang iblis, bagaimana iblis itu dinyatakan oleh Allah atas kekufurannya dengan sebab keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam atas arahan Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan dikurniakan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan tuntutan Allah. Kita takut, tuan-tuan, sekiranya penghinaan yang telah ditimpakan kepada iblis ditimpakan ke atas diri kita. Faedah berikutnya yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu semestinya kita menzahirkan praktikal kita atas pengakuan kita itu, kerana ianya adalah hasil daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kita boleh dinilai melalui praktikal. Iman saya boleh menilai melalui praktikal saya. Solat saya bagaimana, puasa saya macam mana, bagaimana saya bercakap benar ataupun tak, semua ini saya boleh menilainya melalui praktikal saya. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil, iaitu iman kita ada kalanya bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurangnya iman kita dengan maksiat, dengan satu yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam, saya mohon dengan kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu, saya memohon dengan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala